Salam sejahtera, saya Ketua daripada Kumpulan 1. Berikut merupakan cuplikan pembentangan bagi Kumpulan 1 dalam falsafah isu semasa session 6 yang dibimbing oleh Dr. Habibah Artini dalam tajuk esei Kepentingan Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam merealisasikan falsafah sejahtera. Rukun negara telah dibentuk pada tahun 1970 dan menjadi ideologi kebangsaan Malaysia. Rukun negara mengandungi 5 prinsip di dalamnya, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Di antara objektif pembentukan rukun negara ini adalah untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat, memelihara cara hidup demokratik, mewujudkan masyarakat yang adil dan saksama, membentuk suatu sikap liberal terhadap kepelbagaian tradisi kebudayaan, dan juga membantu membina sebuah masyarakat yang progresif, hebat dalam menggunakan sains dan teknologi. Kelima-lima falsafah dalam prinsip rukun negara ini mampu memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia jika dihayati. Seterusnya, bagi falsafah pendidikan kebangsaan penting kerana ia merupakan sebuah panduan dalam menentukan haluan dan asas kepada rancangan pendidikan yang telah dirangka di Malaysia. Model insan yang seimbang adalah perkara yang paling dititik beratkan dalam pendidikan di Malaysia untuk memastikan pembangunan negara. Model insan yang seimbang ini merangkumi aspek jasmani, emosi, rohani, dan intelek seperti mana yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Oleh itu, rukun negara dan falsafah pendidikan kebangsaan merupakan dua falsafah yang penting bagi membentuk falsafah sejahtera. Negara dalam merealisasikan falsafah sejahtera adalah dapat mencipta sebuah masyarakat yang adil. Hal ini dengan mematuhi segala undang-undang yang telah ditetapkan dalam perlembagaan Malaysia. Kedua ialah memelihara satu cara hidup demokratik. Ini bermaksud masyarakat hendaklah tidak menyentuh sensitiviti kaum yang pelbagai serta menimbulkan isu yang berbaur perkauman. Dalam pada itu, nilai-nilai murni seperti tolong-menolong, hormat-menghormati, bersopan santun dan pengamalan toleransi antara satu sama lain juga mampu memelihara satu cara hidup demokratik dalam masyarakat. Sebagai contoh, ledakan teknologi dan isu cyberbully antara platform seseorang yang tidak bertanggungjawab menyentuh isu sensitiviti kaum tanpa berfikir akan akibatnya. Seterusnya, membentuk satu sikap yang liberal. Hal ini dikatakan demikian kerana berlaku perkongsian budaya antara masyarakat seperti makanan tradisi, pakaian tradisional dan amalan tradisi. Di samping itu, membina sebuah masyarakat yang progresif, masyarakat haruslah menggunakan sains dan teknologi moden dalam memacu kemajuan negara. Justru itu, rakyat perlulah sentiasa peka akan kepesatan kemajuan sains dan teknologi. Ini demi merealisasikan transformasi nasional 2050 di samping menjamin kesejahteraan. Dengan rukun negara yang seterusnya, iaitu menyatupadukan rakyat. Hal ini kerana rukun negara merupakan sebuah ideologi kebangsaan yang dapat memupuk perpaduan kaum dan ianya dapat dilihat dalam kelima-lima prinsip rukun negara. Prinsip yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Setiap rakyat Malaysia harus mengiktiraf bahawa Tuhan itu wujud dan kuasanya melebihi kuasa-kuasa yang lain. Prinsip ini bermatlamat untuk melahirkan insan yang taat kepada agamanya. Sekiranya insan tersebut taat pada agamanya, perbezaan bangsa bukanlah satu halangan kepada mereka untuk membantu orang yang susah. Prinsip yang seterusnya iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Ia memfokuskan Yang di-Pertuan Agong sebagai lambang perpaduan bagi negara kita. Hubungan timbal balas yang wujud akan membentuk persemangat kebangsaan yang dapat menyatupadukan semua orang. Kedutaan negara kita sebagai wakil Yang di-Pertuan Agong akan membantu kita apabila kita mengalami masalah di negara lain. Prinsip yang seterusnya pula keluhuran perlembagaan. Setiap warga negara wajib menghormati dan mematuhi perlembagaan. Kerana perlembagaan bertanggungjawab menjaga hak asasi manusia dan menjamin kesejahteraan dan perpaduan negara. Pematuhan terhadap prinsip ini dapat meningkatkan perpaduan antara kaum yang pelbagai di negara ini. Di samping itu, kedaulatan undang-undang pula bertujuan untuk memastikan berlakunya keadilan di Malaysia. Undang-undang mampu menjamin keamanan dan keadilan, dan barang siapa yang melanggar undang-undang negara akan dihukum tanpa mengira bangsa dan agama. Sekiranya kes jenayah dapat dibendung, faktor yang mempengaruhi masa perkauman juga dapat dikurangkan. Akhir sekali, kesopanan dan kesusilaan. Rakyat Malaysia harus bertoleransi, bertimbang rasa dan berbuat baik, kerana ia boleh mewujudkan hubungan harmoni dalam masyarakat kita. Hal ini penting untuk membina masyarakat yang saling menghormati dan menghargai kepentingan kaum lain. Perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia juga dapat ditingkatkan. Sekian saja. Prinsip rukun negara jika dilihat dengan pandangan terbuka sebenarnya adalah berkait rapat antara satu sama lain. Sebagai contoh, prinsip kepercayaan kepada Tuhan menerapkan bahawa kepercayaan beragama adalah penting yang boleh mengukuhkan ikatan semua bangsa. Ianya juga akan memantapkan institusi negara kerana rakyat Malaysia hidup dengan mempunyai pegangan hidup dan mempercayai bahawa kewujudan Tuhan itu adalah benar.
Selain itu, melalui prinsip yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara, pula amat bersesuaian kerana raja merupakan lambang perpaduan negara. Kesetiaan yang diberikan oleh rakyat kepada raja dapat memupuk masyarakat yang setia dan sentiasa sedia untuk berkorban demi mempertahankan negara. Yang seterusnya pula ialah prinsip keluhuran perlembagaan yang merupakan sumber perundangan negara yang tertinggi. Perlembagaan harus diterima dan dipatuhi oleh semua rakyat Malaysia kerana sedikit sebanyak apa yang dilakukan oleh masyarakat Malaysia hendaklah mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan dalam perlembagaan Malaysia. Prinsip yang seterusnya ataupun prinsip yang keempat ialah kedaulatan undang-undang. Melalui prinsip ini, kerajaan dapat memberikan keadilan kepada setiap rakyat di negara ini kerana ianya dijamin oleh institusi kehakiman negara yang bebas dan berwibawa dalam melaksanakan undang-undang yang adil. Yang terakhir iaitu prinsip kesopanan dan kesusilaan. Ia pula mementingkan perilaku sopan dalam kalangan rakyat bagi menjaga hubungan baik masyarakat majmuk yang berbilang kaum di negara ini. Sikap-sikap positif inilah yang diterapkan dalam kehidupan seharian rakyat dan ianya amat penting untuk menjamin kesejahteraan dan keamanan negara. Dengan kepentingan falsafah pendidikan kebangsaan dalam merealisasikan falsafah sejahtera. Kepentingan yang pertama adalah membangunkan intelektual dan pemikiran secara baik. Salah satu cabang utama falsafah yang berkait rapat iaitu epistemologi yang berperanan untuk membangunkan manusia. Kewujudan konsep ilmu ini sangat penting dalam meningkatkan dan memperkembangkan minda manusia. Sistem pendidikan di Malaysia yang disusun berdasarkan kurikulum dan banyak berkait dengan teori epistemologi iaitu teori ilmu. Islam telah membuktikan bahawa dengan ilmu yang tinggi akan membawa umat daripada kejahilan kepada cahaya kebenaran. Kurikulum yang terdapat dalam rangka FPK telah menyusun pelbagai kaedah dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta penilaian bagi menepati teori ilmu. Menurut Ahmad Muhammad Saleh, 2008 menyatakan terdapat beberapa unsur yang diberi tumpuan kepada daya berfikir, iaitu pertama, kemahiran mendapat, kedua, kemahiran meningkat serta menyebarkan ilmu, ketiga, kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, keempat, kemahiran memanfaatkan ilmu untuk diri dan juga orang lain. Itu jelas terbukti bahawa pembangunan intelektual manusia sangat penting. Falsafah pendidikan negara ini dapat membawa pendidikan negara kita kepada secara jelas prinsipnya dan ianya juga mempunyai nilai asas pendidikan yang tersendiri dalam dasar yang telah digubar oleh Kementerian Pendidikan kita di Malaysia dan ianya juga dapat membentuk sistem pendidikan kita dengan terancang seperti sistem pendidikan Malaysia daripada peringkat yang paling rendah seperti tadika, sekolah darjah dan menengah dan kepada peringkat tertinggi iaitu seperti tingkatan 6 dan peringkat IPTA iaitu universiti. Dan walau bagaimanapun perkembangan pendidikan dalam negara kita akan menjelaskan program pelan akademik dalam pendidikan di Malaysia kita dan ini akan menjadi matlamat pendidikan untuk individu dan negara. Saya Najah binti Muhammad Izir akan membentangkan kepentingan FPK. Antaranya ialah dapat mengembangkan potensi individu. Potensi ialah kebolehan atau kekayaan yang terdapat dalam diri individu dan potensi dapat dilihat daripada 4 aspek iaitu intelek, rohani, jasmani dan emosi. Yang pertama ialah intelek. Intelek ialah segi kepayaan mental yang berkait dengan akal dan fikiran seseorang. Untuk perkara ini, guru memainkan peranan penting untuk mengajar 3M iaitu mengira, membaca dan menulis. Intelek boleh melahirkan seseorang individu yang berfikiran kritis dan inovatif. Kedua ialah rohani. Rohani berkait dengan jiwa dan kalbu seseorang. Ianya dapat menginsaf dan menyadarkan pelajar daripada melakukan sesuatu yang terlarang. Akhlak dapat dibentuk jika pelajar mengikuti ajaran agama masing-masing. Yang ketiga ialah emosi. Kawalan emosi sangat penting untuk memastikan pelajar dapat belajar dengan tenang. Emosi mempengaruhi tingkah laku seseorang dan tindakan seseorang. Oleh itu, pihak Kementerian Pelajaran Malaysia telah menggunakan ujian psikometrik untuk mengetahui tahap-tahap emosi seseorang individu. Yang terakhir ialah jasmani. Jasmani berkait dengan kecergasan dari segi fizikal dan mental diri manusia. Kecergasan dapat menjamin kelangsungan seseorang dan oleh itu, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menggunakan ujian SEGA untuk mengetahui tahap-tahap kecergasan. Secara keseluruhan, kita tahu bahawa betapa pentingnya rukun negara dan juga falsafah pendidikan kebangsaan dalam merealisasikan falsafah sejahtera dalam Malaysia. Negara, jalinan hubungan antara setiap kaum dan modal insan yang dibentuk disebabkan oleh kesedaran masyarakat terhadap perpaduan antara sesama
amatlah penting semenjak berlakunya peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Rukun negara bukan saja dihafal maupun diikrarkan, akan tetapi haruslah diartikan sepenuhnya. Falsafah pendidikan kebangsaan, yaitu FPK, juga begitu penting dalam membentuk dan melahirkan modal insan negara yang berguna dan berpendidikan mulia. Falsafah pendidikan kebangsaan yang telah dirubah oleh negara adalah untuk memberi panduan hala tuju dan matlamat yang benar dan tepat dalam sistem dan rancangan pendidikan negara.